belum? Duduk kot. Kamera. Duduk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat, yakni Tuan Nazir Surau Jumaat An-Naim yang saya hormati, saya kasihi, pada segenap asal kisah para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah, itu juga kepada kawan saya, sahabat saya, iaitu Ustaz Zul selaku sahib kepada ERG. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah majlis daurah pertama yang dikendalikan oleh Nahdlatul Ulama Malaysia atau Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia, NAAM. Jadi sedikit penerangan apakah itu NAAM, kenapa ada perubahan. Pertama, kena kenal dulu. Mungkin tuan-tuan semua rata-rata semua dah kenal saya lah, sebab saya pengajar di surau ni setiap bulan dan juga tahun-tahun lepas. Cuma kali ini adalah kenapa saya mendatang untuk menerangkan pada NAAM ini, kerana banyak orang yang tak faham apa itu Nahdlatul Ulama Malaysia. Jadi Nahdlatul Ulama Malaysia ini adalah kembali kepada generasi pertama, iaitu perjuangan ulama tanah Melayu kita, Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim semua orang kenal kan? Syekh Abdullah Fahim iaitu atuk kepada Pak Lah lah, Tun Abdullah Badawi. So, Syekh Abdullah Fahim ini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah yang hebat di alam Melayu ini, terutama Malaysia, yang berhasil dan berjaya memerdekakan Malaysia, tanah Melayu. So, gagasan beliau adalah untuk membentuk suatu organisasi ulama yang mana berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Idea ini didapatkan oleh beliau ketika berada di Mekah. Pada waktu itu terjadinya akan runtuhnya Daulah Uthmaniyah. Maka Syekh Wan Ahmad Al-Fatani melakukan akuan sumpah di depan Masjidil Haram atau di depan Kaabah bersama murid-murid beliau, salah satunya Syekh Abdullah Fahim, dan juga bersama waktu itu ada seorang tuan guru dari Indonesia bernama Kiai Haji Hashim Ash'ari, tok guru kepada kiai-kiai saya yang ada di Indonesia lah, yang tempat saya mengaji. So, bersama-sama Syekh Abdullah Fahim dan Hashim Ash'ari bersumpah untuk memerdekakan negara-negara atau daerah-daerah yang dijajah oleh kuasa non-Muslim. Maka apa terjadi? Akhirnya terjadilah sumpah tersebut dan mereka kembali ke tanah air masing-masing. Indonesia pada tahun 1926 dibentuknya Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Marhaban bikum. Ini pengetua Ustaz Abdul Hamid, tenaga pengajar kita pada malam ini. Saya ambil waktu sekejap je, tak lama insya-Allah. Jadi yang mana Nahdlatul Ulama tahun 1926 dibina untuk menjam'iahkan tuan-tuan guru, kiai-kiai yang ada di pondok-pondok di Indonesia pada waktu itu. Kerana apa? Namanya tok guru ni, tuan guru ni, dia orang duduk mengaji, mengajar, mereka tak tahu berjamiah, berorganisasi. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni tak ada payung, satu payung untuk membela ahli sunnah wal jamaah. Jadi waktu itu Muhammadiyah yang dipanggil sebagai kaum muda, ada jamiah Muhammadiyah, ada Persis, ada banyak jamiah-jamiah, akan tapi yang ahli sunnah wal jamaah ni tak ada. Maka Hashim Ash'ari telah mengumpulkan seluruh tok guru pondok, akhirnya bawah satu bendera, iaitu Nahdlatul Ulama, yang mana mereka bersatu sampai hari ini. Sampai hari ini. Sehingga kan di Indonesia dia tak ada sultan yang boleh menyelamatkan akidah. Dia tak ada sultan yang menentukan mazhab negara. Maka Nahdlatul Ulama dari sejak tahun 1926 berhasil untuk memastikan majoriti ahli sunnah wal jamaah di Indonesia kekal, di mana akidahnya Asy'ariyah, fikih dia mazhab Syafi'i, dan tasawufnya ikut Imam Al-Ghazali sampai ke hari ini.
Atas dasar ini, Syekh Abdullah Fahim juga memiliki perjuangan yang sama. Yang mana ketika proses untuk merdeka itu lahirlah yang namanya UMNO. Yang mana tujuan dia sebagai partilah untuk memerdekakan tanah Melayu. Di kalangan ulama-ulama ini dipanggil dengan Persatuan Ulama Malaya. Paslah waktu itu. Yang mana mereka berada di bawah UMNO. Kerana ada isu ketidaksukaan dengan beberapa tokoh di dalam UMNO kerana isu keharaman lah, loteri dan lain-lain. Akhirnya PAS ini keluar daripada UMNO. Tapi sebagai wadah ulama'. Apabila PAS sudah mula bergiat dalam politik, maka inilah masuklah unsur-unsur kaum muda waktu itu. Yang mana Syekh Abdullah Fahim tak setuju. Syekh Abdullah Fahim tak nak dan beberapa tokoh-tokoh dalam Persatuan Ulama Semalaya ni tak setuju. Akhirnya membentuklah suatu risalah ketetapan, dipanggil risalah ketetapan di Kepala Batas. Risalah ketetapan Muzakarah Ulama di Kepala Batas membahaskan 15 isu yang dijadikan peluru oleh kaum muda untuk membedaahkan kaum tua. Akhirnya lahirlah risalah tersebut. Dan risalah tersebut dianjurkan kepada semua orang yang berada di dalam PAS untuk mengikuti ketetapan itu. Akan tetapi sayangnya ulama kaum muda tak hadir. Maka kaum muda pula buat muzakarah sendiri beberapa tahun setelah itu yang dipanggil Risalah Penebas Bid'ah di Kepala Batas. Bahasa dia agak kasar lah waktu itu. Risalah Penebas Bid'ah di Kepala Batas. Maka Syekh Abdullah Fahim akhirnya of course masih kekal di dalam UMNO dan PAS menjadi sebuah parti politik, memisahkan orang yang ikut PAS tak boleh dui ahli dengan UMNO, maka menjadi parti politik yang sebenar. Maka lahirlah ketidakpuasan dari orang-orang tokoh-tokoh dalam PAS, dalam kaum muda ni, yang kaum tua ni, membentuk parti baru namanya Parti Nahdlatul Ulama. Tapi Syekh Abdullah Fahim tak reda. Kerana apa dia tak reda? Dia kata ni dah jadi political. Kita nak jamaiyah demi membela ahli sunnah wal jamaah kekal non-partisan. Parti urusan politik, agama urusan agama, maksud dia. Maka akhirnya dia kekal dalam UMNO sebagai ulama UMNO dan sampailah meninggal dan parti tersebut bubar. Itu cerita dia. Maka ketika dia membentuk risalah muzakarah, ketetapan muzakarah di Kepala Batas, kumpulan ini dipanggil sebagai kumpulan Nahdlatul Ulama Malaya. Itu waktu itu. Nahdlatul Ulama Malaya atau disingkat sebagai NAAM. Dan sejarah ini ada disebut dalam buku yang telah baru kami terbitkanlah. Saya tak bawa, saya lupa bawa. Yang saya tulis bersama kawan-kawan saya yang dicetak oleh Akademi Jawi Malaysia. Buku ni boleh dapat di Shopee, boleh beli. Kalau ada jual di Akademi Jawi, kalau dia datang tu boleh beli. Buku ni Syekh Abdullah Fahim, yang mana dalam ini menceritakan segala sejarah yang telah saya sebut tadi. Kerana adanya sudah NAAM terbentuk oleh Syekh Abdullah Fahim bukan sebagai suatu organisasi rasmi tapi perkumpulan sahaja, maka pada tahun 2018 dah ada gagasan untuk kembalikan NAAM ke Malaysia ini. Kerana apa? Kita tak ada satu organisasi ahli sunnah wal jamaah dari kalangan tok guru pondok. Yang ada masih bersifat lokalitas, locality. Maksud dia pertubuhan pondok Kelantan, contoh dia kan, kita dah ada kan, pertubuhan pondok Berhad di Kelantan, di Kedah satu. Jadi tak ada satu yang bersifat nasional. Maka kawan-kawan dari pondok yang ada di Malaysia ini bersama-sama membentuk Nahdlatul Ulama Malaya dengan harapan mengambil semangat Kiai Haji Hashim Asy'ari yang berhasil membuat Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia besar tu. Mereka sekarang ahlinya 93 juta. Kita kat Malaysia ni, mereka ahli NGO ini saja 93 juta. Sampai mereka ada TV sendiri, radio sendiri, bukan satu, banyak. Dan mereka ada universiti sendiri, lebih kurang 150 universiti. Belum lagi pondok. Pondok ni bukan di bawah Nahdlatul Ulama, berdiri sendiri. Tapi semuanya kalau tanya, ini pondok apa? NO. Dia jawab, Nahdlatul Ulama. Sampai nak bezakan ahli sunnah dan bukan ahli sunnah, dia bukan tanya kamu ahli sunnah atau tak, sebab semua orang ngaku ahli sunnah. So nak senang tanya apa? Kamu NO atau MD? Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah? Itu je cara nak bezakan.
Sebab dah ini dah tak boleh dah. Tak boleh semua nak ngaku ahli sunnah. Contoh dia. Atas dasar itu kita ambil tabarrukan kepada nama tersebut. Kita membuka Nahdlatul Ulama, Pertubuhan Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam juga membawa semangat tadi, perjuangan ahli sunnah wal jamaah. Itu tujuan dia. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Indonesia punya Nahdlatul Ulama. Cuma kita ada hubungan silaturrahim. Dan ini telah diizinkan oleh Nahdlatul Ulama Indonesia, PBNU dipanggil, Persatu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, iaitu Kiai Haji Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj. Dia memberi izin kepada Naam untuk menggunakan logo yang sama dengan syarat letak bawah tu Naam sahaja untuk membezakan antara Nahdlatul Ulama di Indonesia dengan Nahdlatul Ulama di Malaysia. Gagasan dan idea kita sama kerana sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini saya bagi contoh. So, apakah program Naam yang ada di Malaysia sekarang? Kita adalah organisasi demokrasi. Maksud demokrasi itu kita dipilih, ada muktamar dan pemilihan macam biasa. Utama dia akidah Asy'ariyah, fikih dia mazhab Syafi'i, tasawuf dia Imam Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Program yang kita ada pertama kerana dia adalah front pondok. Maka tentulah organisasi ini dekat dengan pondok. Apabila kita kata dekat dengan pondok, maka program pertama kita adalah pengkaderan ulama-ulama atau pelajar-pelajar pondok. Jadi pondok-pondok kan dia dah mendidik pelajar-pelajar ni. Bila dia habis je dari pondok, kita ada program pengkaderan dia untuk mensalurkan dia mengajar di masjid-masjid, mengajar di pondok-pondok lain. Itu adalah salah satu projek utama kami. Biar pondok pelajar-pelajar pondok ni tahu di mana jalur diorang nak pergi. Ini jadi universiti dan lain-lain kita akan tolong. Yang kedua, kita akan cuba untuk mengumpulkan asatizah-asatizah daripada pondok ini untuk mengisi masjid-masjid. Biar tidak hanya golongan akademik yang terlihat ada ilmu, walhal pondok ni justru tempat mambak ilmu tersebut di Tanah Melayu. Kerana pondok ni pusat pendidikan tertua di Tanah Melayu ini. Sebelum ada universiti, pondok dah lahir dulu dah. Ini. Lepas tu yang ketiga, kita juga ada Lajnah Basul Masail yang dipimpin oleh saya sendirilah. Di mana Lajnah Basul Masail ini bersifat untuk mengkaji perkara-perkara fiqhiyah, akidah dan tasawuf. Yang mana ada soalan, kita hantar surat ke pondok-pondok seluruh di Tanah Melayu ni, seluruh Malaysia sampai Borneo juga, dan juga Indonesia Patani, yang mana membahas beberapa isu-isu yang kita ingin ada jawapan dari pihak pondok. Apa mauqif pondok dalam isu-isu tersebut. Bukan sebagai fatwa, tapi hanya sebagai perkongsian ilmu dalam hal mana hujah-hujah dia, mana dalil-dalil dia, mana ibarat-ibarat dia. Itu tujuan kenapa kita ada Lajnah Basul Masail, yang mana dalam diary saya setahun 2 kali yang akan kita laksanakan atau mungkin lebih. Dan program selanjutnya adalah kita juga mencetak banyak buku. Buku kita baru keluar yang pertama lah, Syabla Fahim. Lepas ni kita akan tahqiq beberapa karya-karya pondok untuk kita merakyatkan pondok ni dimasyarakatkan. Jadi biar tak nampak pondok ni eksklusif budak pondok je lah. Jadi kalau boleh tuan-tuan, pakcik-pakcik yang dekat sini semua yang dah pencet pun boleh nak tahu apa ilmu pondok tu. Ini ilmu pondok tu kita bawa ke masyarakat, tapi tentulah kena bungkus dengan cara yang baru atau dengan bentuk yang baru. Itu adalah beberapa program Nahdlatul Ulama Malaysia yang sekarang dipimpin tanfiziah dia oleh Dr. Khafiz Sarani. Tanfiziah ni penggerak, tapi Rais Am, kita punya ketua yang betul-betul ketua, kita panggil Rais Am adalah Baba Ridauddin dari Pulau Pinang, Pondok Ihya Ulumuddin Mengkuantiti. Itu adalah Rais Am kita. So apa-apa isu kita akan kembali ke beliau sebagai Rais Am. Okey, mungkin sekian saja daripada saya. Program ini insya-Allah kita serahkan kepada tenaga pengajar. Kalau ada program-program yang di masjid-masjid yang lain, kami mengalu-alukanlah untuk bersama-sama, yang mana Naam akan JV dengan ARG, kerana ARG dia Johor, dia jauh sangat. So kita kerjasama sebab kita perlukan buku-buku mereka juga dan kepakaran mereka dalam mengadakan daurah. Kalau ada di masjid lain, kita mengundang semualah untuk ikut meraihkan, membanyakkan lagi majlis ilmu. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.